Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran 25 April 2021. Hari ini Mira berada di sebuah hotel terkemuka yang terletak di tengah-tengah kepusatan kota metropolitan. Pavilion Hotel Kuala Lumpur tersegam indah dengan hiasan dan dekorasi moden. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami. Mendekati keluarga hebat ini dengan ilmu dan pendekatan agama yang diterapkan dalam diri sejak kecil lagi. Rasa banggalah sebab anak itu boleh mengikut jejak langkah kita dan cemerlang dalam bidang Al-Quran. Tip dekorasi dengan pilihan langsir dan bidai bukan sahaja menaikkan seri kediaman, malah memberi keselesaan kepada penghuninya. Fashion kurta khusus untuk lelaki yang gemar berfashion, gaya moden dan ranggi ilham pemiliknya. Fashion raya khas untuk lelaki, Sernasin turut menampilkan pelbagai seleksi baju Melayu dan kurta hoodie, baju Melayu dan kurta lengan pendek, kurta patches dan sebagainya. Turut mengetengahkan fashion sedondon wanita dan kanak-kanak. Gaya polos, potongan yang menarik dan selesa. Saksikan semuanya dalam Trend. Ranggi tetapi bergaya sopan. Itulah identiti fashion koleksi Sernasin. Tahun ni saya rasa Sernasin agak meriah sebab kita ada banyak mengeluarkan pelbagai jenis design untuk baju Melayu. Ada yang ada pocket, ada yang ada double layer, short sleeve dan yang paling bestnya kita mengeluarkan baju Melayu hood. Dia ada penutup di bahagian kepala. Jadi penggemar-penggemar baju Melayu stylo memang dia orang akan datang kat Sernasin sebab itu dia adalah satu elemen yang dia nak lah. Baju yang simple, baju yang very clean tetapi dia ada sedikit karakter dekat situ. Bermula dengan hanya mengeluarkan pakaian lelaki atas permintaan ramai, jenama ini mula mempelbagaikan rekaannya dengan menghasilkan koleksi sedondon untuk wanita dan juga kanak-kanak. Sernasin mengeluarkan baju kurung Pahang, baju kurung Kedah dan juga baju kurung moden. 3 sekaligus. So, jadi tiga design ni, color dia sama seperti baju Melayu lelaki dan juga baju Melayu untuk kanak-kanak. Dari segi design ni, saya tak ada masa yang tertentu untuk buat apa yang saya nampak pada waktu tu, apa yang saya rasa, saya lukis je. Dan lukisan saya tu kalau tengok tu macam cakar ayam je. Saya pun tak pandai sangat lukis, tapi saya tahu apa yang saya nak dan saya tahu apa yang saya nak keluarkan lah. Bagi pengasas Sernasin, Shah Kasim mencipta nama bukanlah menjadi keutamaan. Apa yang lebih penting, karya yang diilhamkannya menjadi kegemaran ramai. Sejujurnya, saya buat baju Sernasin ni mengikut cita rasa saya je daripada dulu hingga sekarang. Apa yang saya pakai, apa yang saya nampak cantik, itulah yang saya lukis, saya designkan dan saya buat. Syukur Alhamdulillah, saya tengok ramai je yang suka, ramai je yang sama cita rasa. Jadi benda tu saya rasa proud lah. Saya rasa benda tu saya suka lah. Koleksi ready to wear daripada fabrik kapas yang sejuk dengan pelbagai potongan seperti slim fit, regular fit dan loose fit ini harganya mampu milik. Penggemar-penggemar Sernasin ni kebanyakannya lelaki. Lelaki ni dia very simple je. Yang paling penting dia akan tengok fabric dan juga color dan juga cutting. Semua elemen-elemen tu memang ada dekat Sernasin lah. Macam saya sendiri pun, saya memang paling penting pertama sekali memang adalah material lah. Bila material tu cantik, secara khususnya baju tu pun lagi cantik. Sernasin ni daripada dulu hingga sekarang ni memang kita terkenal dengan kurta patches. Untuk tahun ni memang kita masih lagi mengeluarkan kurta patches, cuma corak dia agak berbeza lah. Pada waktu yang sama kita keluarkan juga kurta patches tetapi ada hood 2 in 1 sekali.
Kuta-kuta yang dikeluarkan oleh Sinar Sini sebenarnya dia bukan hanya kita nak pakai untuk hari perayaan je. Dia memang sesuai untuk kita pakai secara harian. Yang untuk beriadah atau untuk pergi shopping ataupun untuk keluar dengan family and friends. Jadi saya rasa boleh je pakai dengan jeans. Itu adalah salah satu saya rasa uniknya lah. Gemar bereksperimentasi, Shah Kasim seorang yang terbuka dan bebas dalam berkarya, juga berfashion. Masa saya kecil-kecil tu, masa saya budak-budak tu dulu, saya memang suka pakai baju. Memang tak ada samping, tak ada songkok. Saya rasa mak saya mesti marah kan. Kita kalau nak pakai baju ni, kita kena ada samping, kita kena ada songkok, cantik kan. Bagi saya cantik untuk saya tu adalah simple. So jadi daripada dulu hingga sekarang saya bawa benda tu. Dan apa yang saya design pun macam tu lah. Saya rasa dekat luar sana pun ada ramai yang sama. Jadi pada penggemar-penggemar baju Melayu Sinar Sini memang diorang akan pakai baju tanpa samping dan juga tanpa sokok dan mengenakan dengan kasut canvas. Walau bagaimanapun saya rasa cantik je kalau kita nak pakai dengan samping, dengan songkok, dengan kecapal apabila menggunakan baju-baju Melayu Sinar Sini. Itu tak ada masalah. Budaya kita pun daripada dulu hingga sekarang dan dia cantik pun. Sudah 6 tahun berada di dalam industri, jenama ini sering menjadi pilihan selebriti-selebriti tempatan. Walaupun rekaannya polos dan minimalis, ia tetap mendapat tempat di hati ramai. Bron Palare, antara selebriti terkenal yang gemar mengenakan gaya ringkas dan santai. Sinar Sini ada berkolaborasi dengan Bron Palare. Bagi saya lah, Bron ni dia bukan hanya sekadar pelakon. Dia adalah seorang pelakon yang bertaraf antarabangsa. Dan karakter yang ada pada dia ni memang sangat kena dengan Sinar Sini. Saya sendiri bila pergi travel, pergi syuting luar negara ke semua, apa yang lebih meyakinkan adalah kita cuba ada identiti di pakaian yang kita bawa. Jadi kadang-kadang orang ingatkan baju tu is brand luar, as in brand daripada barat dan sebagainya. Jadi bila kita cakap it's a Malaysian brand, dia orang pun agak impress dan kita makin lama makin kita rasa sensibility tu pun ramai orang lain pun ada juga dan bila kita tengok sambutan tu berterusan, jadi kita pun dari sudut production pun kita rasa penerimaan tu buat bagi lebih bersemangat untuk teruskan orang kata inisiatif tu lah. Butik Sinar Sini dia berada di The Curve. Harapan saya kepada penggemar-penggemar fashion di Malaysia ni, harap kita support brand yang ada di Malaysia ataupun brand lokal. Sebab saya rasa dekat luar sana, kita ada banyak fashion-fashion kita yang bagus-bagus, yang bertaraf antarabangsa. Di kala ini, ramai pihak yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Sinar Sini juga tidak terkecuali. Namun dengan usaha dan semangat yang ada, diharapkan jenama ini akan terus berkembang dan mewarnai industri fashion tanah air. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shah Kasim daripada Sinar Sini. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ramadan kepada semua yang beragama Islam dan seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya Bron Palare. Kepada semua penonton rancangan Nona, saya ingin mengucapkan selamat menyambut ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Hai semua, bertemu kembali untuk episod yang kedua di mana Chef Brian nak kongsikan bersama anda semua resepi One Pot Spicy Seafood Rice di mana kita nak meriahkan bulan bermakna bersama Kimball. Asalnya hidangan ini rasanya lebih Mediterranean tetapi kerana kita menggunakan bahan-bahan yang lebih kena dengan tekak kita, contohnya sos cili Kimball dan juga sup tomato Kimball, ianya menjadi confirm gaya Malaysia. Baiklah, sebelum kita mula untuk masak, Chef Brian nak ingatkan kepada anda semua untuk check out Instagram Kimball untuk lebih lagi resepi.
Untuk resepi ni memang mudah saja. Apa yang kita kena buat terlebih dahulu, kita ambil semua makanan laut kita. Contohnya sotong, contohnya ikan, lepas tu udang. Masukkan semua sahaja. Dan di sini kita akan memerapkan dia menggunakan sos cili kimball. Kita letakkan lebih kurang 2 sudu besar. Kita gaulkan sahaja dan kita biarkan dia memerap sambil kita sediakan kita punya nasi. So untuk nasi dia pula senang sahaja. Mula-mula kita potongkan tomato, kita belah 2, lepas tu kita asingkan biji dia dan kita potong bentuk cube. Lepas tu kita potongkan bawang dan juga cili, kita hiris halus sikit. Selepas ini, apa yang saya akan lakukan, ambil saja periuk nasi. Kita ambil semua, campak je semua yang dah dipotong tadi. Kemudian kita masukkan beras yang telah dicuci, lepas tu air, masukkan sedikit lada hitam dan juga garam. Dan of course, favourite saya, daun ketumbar. Kita potong dan kita campak je semua dalam periuk ni. So, kita nak tambahkan rasa dengan mudah. Jadi kita gunakan sup tomato kimball, tuang saja ke dalam periuk dan kita gaulkan mesra dan kemudian kita masukkan saja dalam periuk nasi kita. Wah. Ini yang kita nakkan. Dia belum lagi masak, separuh masak. Kita akan letakkan makanan laut yang telah diperap dengan sos cili kimball kita. Okey, lepas tu kita tutupkan dia untuk 10 minit lagi. Bau dia sedap, mengancam gitu. Kita nak kena gembur-gemburkan nasi dia. Kita ambil dia punya nasi dulu. Susunkan dia. Lepas tu kita ambil seafood kita. Susun ke atas. Lepas tu finishing touch untuk naikkan warna dan juga rasa kepada kita punya hidangan ini. Kita boleh taburkan dengan sedikit daun ketumbar. Tada! Ini dia hidangan kita hari ini. Kimball One Pot Spicy Seafood Rice yang #confirm Gaya Malaysia. Baiklah, sebelum kita makan, memang lazat ni. Chef Brian nak ingatkan kepada anda semua untuk kunjungi kita punya e-bazaar di Instagram Kimball dan juga anda boleh layari kimball.com.my untuk lebih lagi resepi yang enak. Daripada saya, Chef Brian dan juga Kimball, selamat berpuasa dan juga jom meriahkan bulan bermakna ini. Usaha yang tidak pernah putus dalam memperbaiki alunan bacaan suci Al-Quran akhirnya membuahkan hasil buat keluarga ini. Bukan sahaja pasangan suami isteri ini, tetapi anak-anak mereka juga yang berusia daripada 17 tahun sehingga 5 tahun turut bijak mengalunkan dengan pendekatan tersendiri. Nona berkesempatan mengunjungi keluarga ini yang menjadikan Al-Quran sebagai buku utama di dalam kehidupan. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Begitulah gambaran keharmonian keluarga hebat ini. Bukan hanya Ustaz Azrai Dato' Abdul Haq, 41 tahun dan isteri Ustazah Sarul Munirah Haris, 38 tahun. Namun ke-6 orang anaknya juga berjaya dalam bidang tilawah Al-Quran sehingga ke peringkat antarabangsa. Dia sebenarnya lahir daripada dalam rumah lah. Apapun lahir daripada dalam rumah. Yang pada mulanya saya latih mak dia lah. Masa mula-mula kahwin dah ada anak, jadi masih lagi. Maknanya rutin kami lepas maghrib kami baca dan isteri pun baca dengan saya. Jadi secara tak langsung rutin harian kami tu anak-anak tu dia nampak dia jadikan budaya. Jadi anak pertama, kedua dan seterusnya dia akan ikut. Itu antara yang kami buatlah. Kita azam sama-sama, memang kita faham ini amanah, kita kena jalankanlah. Maknanya kebetulan kami dalam bidang yang sama.
Jadi adalah satu amanah yang besar lah, bukan saja-saja Allah bagi ni kita memegang begitu kan. Allah bagi kita jumpa bukan saja-saja, ada amanah yang Allah bertanggungjawabkan untuk kami kena pikul. Jadi seharusnya lah kita kena pegang amanah itu. Lahir dalam sebuah keluarga yang begitu mencintai kitab suci Al-Quran, anak sulung pasangan Kari dan Kak Riang ini, Atirah Azrai 17 tahun, turut mewarisi bakat dan kebolehan bertaranum dengan baik. Pandangan saya terhadap ibu ayah, mereka sangatlah strict dalam mendidik. Kalau mengaji, buat solat memang sangat tegaslah. Jadi dengan ketegasan mereka tu membuahkan hasil lah. Jadi kalau sebab apa kita pun pernah dengar orang kata dalam beragama kita tak boleh memaksa. Tapi bagi saya bila kita dah masuk Islam, kita perlu paksa benda wajib tu. Sebab benda kewajipan macam solat, mengaji itu bukannya satu pilihan, itu adalah kewajipan. Jadi nak tak nak kena buat juga. Kalau dalam bab mendidik memang tegas, bab solat, bab Quran. Kalau kita orang salah memang diorang tegur lah. Kalau betul diorang puji. Dan saya rasa bangga dapat ibu ayah seperti mereka. Saya rasa bersyukur sangat-sangat dan berazam nak jadi macam ibu dan ayah saya juga. Kedatangan bulan Ramadan menjadi saat yang paling dinantikan oleh keluarga ini. Persiapan menyediakan juadah berbuka antara aktiviti yang memenuhi waktu mereka bersama. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi ni kita orang pergi ke Pasar Merlimau. Inilah antara rutin kami setiap Ramadan. Ya. Kita akan cari sedikit persediaan lah untuk berbuka puasa bersama anak-anak kan. Okay, jom kita tengok apa kita nak beli. Ustaz ada resepi istimewa insya-Allah hari ini. Alhamdulillah antara resepi kita hari ini kita kena ada cili besar lah ya. Tomato antara yang paling penting untuk resepi Ustaz pada petang ni. Okey Kak. Okay. Segar betul Puyo kan. Bagus datang ke Pasar Merlimau ni, semua barang-barang dia memang segar-segar. Dan dia masa dia pun agak lama juga dibuka dalam pukul 11 Kak Pukul 11 kan? Okey baik. Gula Melaka fresh punya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita dah selesai beli buah tomato. Kemudian sayur cili dan sebagainya. Kita tengok dekat gerai lain pula. Okey, sekarang kita akan beli barang untuk kita masak petang ni. Okey bang, ni sekilo apa bang? Sekilo 30 Daging pejal ni lembut ni? Lembut. Bagi kilo. Kilo. Meskipun sibuk dengan rutin harian dan kerjaya masing-masing, namun memanfaatkan kedatangan bulan mulia ini seperti sudah menjadi satu kewajipan. Okey, alhamdulillah nasi Arab kita dah masak. Nasi mandi. Specialnya kita masukkan kambing. Ni sedap ni kalau nak buka puasa ni. Kita masukkan kambing, daging pun ada. Lepas ni kita akan asapkan dia. Itu nama dia nasi mandi. Kami ni orang kata pun nak harmonikan hubungan kekeluargaan dengan bapa-bapa saudara, jiran-jiran begitulah. Kami ni kalau masak tak boleh masak sikit. Kalau masak sikit ni rasa tak sedap hati kan. Rasa tak sedap hati sebab bila masak ni kita makan kita saja, kita rasa macam oh ni tak terasa ni, orang ni tak makan lagi, orang ni tak makan. Jadi macam tak syok lah. Jadi sebab itulah memang kami masak banyak lah. Jadi bab aktiviti memasak ni, especially dalam bulan Ramadan ni, di mana-mana pun, baik di belah suami, di Kedah ke, atau di belah saya di Melaka pun, kami memang menjadikan satu acara yang memang best lah. Kita akan ada peluang untuk berkumpul. Inilah dia hikmahnya Ramadan kan. Jadi kebetulan suami ni Ustaz Zurain ini
dia ada sedikit kelebihan Allah beri pada dia, pandai memasak, alhamdulillah. Dan saya ni pun menumpanglah seronok. Mak mertua pula suka. Kebetulan dengan menu tadi tu memang menu kegemaran Kedua belah pihak. kedua belah pihak. Bapak mertua dia, ayah saya, ayah dia sendiri di sana. Memang itulah menu. Anak-anak pun suka, alhamdulillah lah. Bulan Ramadan time PKP, jadi memang semua orang dekat rumah time tu. Ayah saya dengan adik saya gila-gila jadi imam. Jadi itulah yang saya nantikan. Solat tarawih sama-sama dengan adik-adik, dengan ayah. Alhamdulillah lah dapat keluarga macam ni. Orang lain pun tak sangka juga dapat macam ni kan. Rasa juga macam gembira, alhamdulillah. Sebagai seorang ketua keluarga, Ustaz Azra'i begitu menitik beratkan kasih sayang selain mengimbangi kehidupan dunia dan akhirat. Mereka bersyukur dapat meneruskan legasi cilik Al-Quran daripada orang tua mereka juga merupakan kari dan kariah yang disegani. Alhamdulillah lah. Yalah sebab Umi rasa bangga lah sebab anak itu boleh ikut jejak langkah kita kan. Yang dia bermula daripada dalam kandungan lagi Umi berdoa sebab masa Umi mengandung 4 bulan masuk pertandingan tilawah Quran peringkat mukim Sabah Muar. Masa tu kita dekat Kota Tinggi Johor kan, tapi masuk pertandingan tu dekat Muar lah, balik kat Muar. Tapi di samping itu kita berdoa mudah-mudahan anak ini nanti satu masa mengikut jejak langkah kita dan menjadi lebih baik lagi dan cemerlang dalam bidang Al-Quran. Alhamdulillah lah nampak. Sekarang kita nampaklah apa doa kita tu berhasil kan, alhamdulillah. Saya berpesanlah kepada masyarakat di luar sana. Sekiranya kita ada niat nak maju, nak jadi ahli Al-Quran, kita move ke depan, cari guru sendiri. Nanti insya-Allah dengan niat yang baik itu Allah akan datangkan. Jadi berdoa kepada Allah SWT, jangan berhenti-henti, Allahumma ja'alni min ahli Al-Quran. Berdoa, ya Allah jadikan aku daripada ahli Al-Quran. Melihat kesempurnaan keluarga ini, terdetik hati menumpang bangga dengan didikan ayah dan ibunya. Ahmad Asfar 9 tahun dan Adira Azra'i 5 tahun tidak kurang hebatnya. Ayat-ayat suci Al-Quran sudah dihafal dan sentiasa menjadi peneman di mana-mana sahaja. Cita-cita Ahmad banyak tau. Ahmad nak jadi hafiz Quran, lepas tu jadi kontraktor yang hafiz dan hebat. Last sekali Ahmad nak jadi imam besar Masjid Negara. Doakan Ahmad tau. Bertaranum, berkhasidah dan membaca Al-Quran tanpa mengira waktu menjadikan hubungan kekeluargaan ini cukup akrab. Seperti keluarga lain, mereka mengharapkan setiap ujian yang dilalui adalah kekuatan dan semangat di dalam meneruskan kehidupan. Doa dan harapan saya pada Ramadan kali ini agar Allah angkat COVID-19 ini dan kami sekeluarga dapat ke umrah sekali lagi. Adik-adik saya, keluarga-keluarga saya dan seluruh masyarakat semua selamat menyambut bulan Ramadan yang suci ini. Jadi kami suami isteri mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa, dan jadikanlah suasana Ramadan pada kali ini sebagai satu momentum, sebagai satu platform untuk kita menambahkan lagi amal ibadat kita. Kita jadikan suasana COVID pada kali ini sebagai satu momentum, sebagai platform untuk kita menambahkan lagi amal ibadat lagi dan lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mahu menunjuk-nunjuk, tetapi setiap perkongsiannya adalah laluan untuk mencari saham akhirat. Tanpa mengira usia, pendekatan ilmu Al-Quran sedari kecil lagi menjadi titik tolak untuk membina keluarga yang bahagia di dalam serba-serbi.
Memiliki kediaman yang selesa sudah menjadi impian dan lebih menarik lagi jika ditata rias dengan cita rasa pilihan dan gaya mewah yang moden. Hai, dekorasi Nona minggu ini bersama saya, Amran dari Lentera Creative Home, ingin berkongsi tips dekor dan juga pemilihan lansir yang bersesuaian. Seperti yang anda lihat, rumah yang saya dekor ini berkonsepkan modern English luxury. Elemen yang menjadikan ruang ini menjadi mewah adalah seperti pemilihan warna-warna gold dan juga aksesori seperti side table dari segi dia punya mirror dan juga pemilihan chandelier yang ada touch of gold. Okay, ini adalah ruang makan untuk keluarga dan juga tetamu yang menempatkan 10 orang tetamu. Dan di sini masih lagi mengekalkan warna-warna pastel dan seperti biasa elemen-elemen warna gold memainkan peranan penting untuk nampak lebih mewah dengan sentuhan chandelier dan juga mainan cermin di dinding belakang. Penggunaan cermin menjadikan sesebuah ruang nampak lebih luas dan membantu menaikkan lagi seri kediaman. Okey, di sini adalah island table di mana ia bersesuaian untuk breakfast bersama keluarga dan ia secara tidak langsung adalah untuk letak makanan seperti buffet untuk majlis-majlis tertentu. Dengan gaya moden dan terkini, padanan langsir yang bersesuaian juga memainkan peranan penting. Corak dan fabrik langsir mengikut dinding tumpu akan menambahkan lagi gaya hiasan. Okey, seperti anda sedia maklum, lansir merupakan elemen penting dalam sesebuah kediaman di mana ia akan memberi dan menghalang daripada cahaya masuk ke dalam rumah. Okey, seperti anda lihat di sini, ini adalah ada dua lapisan lansir iaitu lansir siang dan juga lansir malam. Di mana lansir siang ni dia lebih nipis, maksudnya dia akan kalau contoh kita gantung, so bila siang tu kita boleh tolak yang lansir tebal ni, so cahaya luar tu boleh masuk dan dia akan memberi privasi kepada tuan rumah di dalam. Dekorasi mewah harus disertakan dengan padanan lampu dan perhiasan dinding yang mempunyai elemen keemasan. Macam saya amati, sekarang ni memang kebanyakan orang bila bekerja ni dekat luar dah cukup penat, dah cukup stres. Jadi orang kata lansir memang orang kata peranan yang penting, terutama dari segi warna dan juga dia punya pilihan fabrik, dia punya corak dia tu. Yang saya selalu dekor, orang kata pemilihan lansir jenis kosong ataupun dia ada juga corak tapi dia tak nampak sangat, dia jenis emboss lah. So kat sini saya nak tekankan dari segi warna terutamanya. Warna ni memang agak sensitif, maksudnya terutama bila balik kerja tu kita nak rasa rehat, relax. So bila kita pilih warna yang cerah ataupun warna yang selamat lah, orang kata warna-warna selamat. So kat situ pun dah membuatkan bila kita masuk je, melangkah je ke ruang rumah kita, kita akan rasa feel ala-ala hotel, lebih relax. So that's why kat situ lah kita kena pilih colour-colour selamat. Pemilihan perabot dengan susunan yang ringkas dan kemas, gaya bidai roman atau blind ini juga antara pilihan selain lansir yang bercorak. Okey, macam yang bercorak pula, macam contoh corak bunga-bunga lebih kepada konsep English. So mungkin anda boleh tekankan kalau contoh nak pilih lansir yang bercorak, boleh, tak ada masalah. Make sure orang kata corak dia tu lansir yang bunga-bunga yang tidak terlalu crowded, mungkin sikit-sikit bunga tu. So benda macam tu lah yang memberi kata penyeri dalam sesebuah ruang. Lansir adalah peranan utama sebab lansir ni adalah yang orang kata main untuk sesebuah ruang. Sebab lansir kan impak yang besar jugalah. Jadi harus pandai memilih lansir dan juga material. Corak dan fabrik langsir yang digunakan secara tidak langsung dapat memberikan keselesaan kepada penghuninya selain menjadikan kediaman lebih teratur dan berseri.
Bersama Mira sekarang ini adalah Chef Awi, chef daripada Pavilion Hotel KL yang bakal berkongsikan juada-juada yang menarik yang terdapat di sini. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mira akan datang. Ya, terima kasih kerana menjemput. Sihat Chef? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Chef. Okey, di hadapan sekarang ni terdapat beberapa juadah yang ada di sini. Boleh tak Chef ceritakan sedikit apa nama-nama juadah ni? Okey. Basically kita punya tema untuk tahun ni hotel kami Muhibah Malaysia. Muhibah Malaysia. Yes. Kita basically akan adakan 12 biji stall. 12 stall merangkumi ada sup diabok macam ni. Nasi lemak stall. Lepas tu kita ada sate. Seperti biasa sate kami memang top in the town lah. Okey. Lepas tu kita ada lemang seperti biasa. Semua hotel pun ada lemang, ketupat semua ada. Selepas itu cuci mulut dia, kita ada cendol durian, kita ada ABC. Lepas tu main event at 8 o'clock kita akan ada buka durian. Buka durian. Kerana durian ini menjadi orang kata signature. Signature kami signature lah. juadah berbuka pada tahun ini lah. Betul. Kita ada Chinese, Indian, Malay. So Chinese food pun kami akan serve, Indian food pun kami akan serve. So semua orang boleh rasa lah. Kiranya buka puasa nanti ada masakan Melayu, ada masakan Cina dan India dan sebagainya lah. Okey, bagaimana pula dengan keistimewaan? Apa keistimewaan yang Chef boleh kongsikan kepada penonton semua yang terdapat di sini? Keistimewaannya lah, dah tentulah makanan-makanan yang terbaru kami selalunya signature seperti sate, kita ada rendang tok, ni daripada negeri Perak, memang saya pun asal orang Perak. Sup diabok ni baru diperkenalkan. Lepas tu kita punya durian lah. Okey, baiklah. Terima kasih Chef. Terima kasih semua. Nona, nona, zaman sekarang. Hai, saya Alif Sata. Kepada semua penonton-penonton Nona, Alif ucapkan salam Ramadan. Semoga menjadi bulan yang cukup sempurna untuk anda semua dan seisi keluarga. Teruskan menyokong Nona dan saksikan semua program-program yang menyeronokkan di TV3. Nona, nona, zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona, nona, zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Kuih muih tradisional masih lagi menjadi pilihan ketika berbuka. Untuk segmen air tangan ini, kita akan kongsikan resepi talam Tok Haji Serban yang masih lagi digemari ramai. Jom kita pelajari resepi ini. Resepi minggu ini juadah berbuka puasa bersama kuih tradisional yang mudah dan enak selain jus minuman yang menyegarkan. Okey, Assalamualaikum. Saya Nazatul Mazia dari Mezalia Premium Food, Bandar Baru Bangi. Okey, hari ni kita nak sharekan satu resepi kuih Melayu tradisional, pulut sekaya ataupun Tok Haji Serban, kuih Tok Haji Serban. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 300 gram beras pulut, 200 gram gula merah, 125 ml santan, 70 gram gula, 1 sudu tepung gandum, 1 sudu teh garam dan 1 sudu teh serbuk kopi. Beras pulut ni tadi, yang kita dah basuhkan tu, kita terus tuang ke dalam loyang kita. Yang ni saya gunakan loyang bersaiz 9 inci. Right. So kita ratakan beras pulut kita tadi. Dan kita tuangkan santan kita tadi. Right. So kita letakkan garam sedikit bersama santan dengan air dan pulut. Kemudian kita kukuskan. Sementara kita kukuskan bahagian bawah pulut kita tu, okey, kita boleh buat bahagian atas. So kita campurkan telur. Okey, sebanyak 7 biji telur. Dan kita ada gula merah and then 70 gram gula pasir. Sedikit tepung gandum, santan. Santan ni kalau terlalu pekat boleh tambahkan dengan air lah. Dan juga sedikit serbuk kopi. Kacau adunan sehingga sebati, kemudian tapiskan adunan dan tuang pada bahagian atas talam.
Tadi kita dah kukuskan bahagian bawah pulut kita kan selama 20 minit. Okey. Jadi pulut kita pun dah hampir masak. Kira dah masak lah ya. Right, dan kita ratakan pulut kita dulu. So yang ni bahagian kepala dia tadi ya, yang ada telur tu kan. Okay, kita tuangkan ya. Perlahan-lahan di bahagian atas. Akhir sekali, kukus talam selama 20 hingga 25 minit dan sedia untuk dihidang. Resepi yang kedua, lemonade bunga telang ataupun jus lemon bersama bunga telang. Bahan-bahannya bunga telang, 2 biji buah lemon dan sedikit gula. Penggunaan bunga telang kering ataupun segar hendaklah direndam terlebih dahulu di dalam air panas bagi mendapatkan warna biru yang menarik. Kita campurkan, okey, kita perahkanlah sedikit lemon kita ya. Kita perahkan dulu jus lemon. Okey. Kemudian kita tambahkan air sedikit, okey. Dan sedikit gula. Okey, so saya tambahkan ice cube dekat sini. Okey. Dan akhir sekali baru kita tambahkan air bunga telang ni. Okey. Alright, so ini hasil yang dah siap ya. Jus lemon bersama bunga telang. Okey, daripada bunga ni yang berwarna biru air dia, tapi bila dicampurkan dengan jus lemon dia akan jadi warna ungu ataupun warna purple ya. Okey, ini hidangan kita tadi ya, yang kita buat jus lemon dan bunga telang serta kuih pulut sekaya ataupun talam Tok Haji Serban. Okey, so dua menu ni harap-harap dapat membantu anda memberi inspirasi ataupun idea tentang hidangan apa nak buat untuk berbuka puasa. Terima kasih, selamat mencuba. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pavilion Hotel Kuala Lumpur kerana sudi membenarkan kami melakukan pengamaran di sini. Bagi mereka yang inginkan ruang percutian yang eksklusif, bolehlah jadikan hotel ini sebagai pilihan. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona. Dan jika anda mempunyai sebarang pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Saya Mira Fuza, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan.